Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersua lagi untuk meneruskan pembelajaran kita bagi subjek geografi tingkatan 3 bab yang ke-6, iaitu sumber semula jadi. Baik, pada video kali ini cikgu akan fokuskan pada subtopik 6.2, iaitu kita nak mengetahui taburan sumber boleh baharu dan juga sumber yang tidak boleh baharu. Maksudnya kita nak tahu di manakah lokasi-lokasi sumber yang kita pernah belajar sebelum ini, iaitu sumber baharu dan juga sumber yang tidak boleh baharu. Baik, kita teruskan pada slide pengajaran kita pada hari ini. Okey, boleh tengok pada slide yang berada di sebelah cikgu ni. Okey, taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu di Malaysia, di dalam negara kita. Kita nak tengok kat manakah lokasi-lokasinya. Okey. Baik. Ini slide dia. Okey. Pertama kita fokus kepada sumber boleh baharu. Kita tahu manakah. Yang pertama adalah sumber tenaga hidroelektrik. Tengok gambar tu dah tahu dah. Air kan. Maknanya di manakah lokasi terletaknya penjanaan tenaga hidroelektrik ini. Baik, kita sangat bertuah lah. Alhamdulillah sebab negara kita ni dianugerahkan dengan sumber air yang banyak. Lokasi kedudukan kita ni di kawasan khatulistiwa, so berada di tengah-tengah tu juga menyebabkan kita menerima jumlah hujan yang banyak yang boleh membekalkan sumber air. Contohnya seperti air sungai, tasik, kolam dan juga air bawah tanah. Yang mana kalau kita tahu sumber air ini digunakan untuk tujuan yang pertamanya domestik lah. Kegunaan domestik yang cikgu beritahu sebelum ini bahawa kegunaan domestik itu merujuk kepada kegunaan harian kita, kegunaan sehari-harian kita, apa yang kita gunakan. Okey, yang kedua kita juga menggunakan sumber air ini untuk bagi tujuan pengairan, untuk mengairi kawasan tanaman-tanaman yang membukakan makanan kepada kita. Dan juga untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik, iaitu sumber tenaga alternatif. Baik, ini adalah contoh empangan yang ada di Malaysia. Yang pertamanya empangan Kenyir. Semua tahu, satu Malaysia tahu empangan Kenyir di negeri Terengganu. Okey, yang kedua kita ada empangan Temenggong yang terletak di negeri Perak. Kita juga ada empangan Bakun di Sarawak dan juga empangan Tenung Pagi di Sabah. Okey, ini antara yang kita highlightkan lah. Okey, bukan bermaksud 4 ni sahaja empangan yang ada di Malaysia. Banyak lagi empangan, tetapi ini yang antara yang utama di dalam negara kita. Baik, itu dia punya empangan. Kita tahu lokasi dia, kat manakah letakan dia. So pelajar boleh tengok sini adalah lokasi-lokasi sumber boleh baharu tenaga elektrik. Tadi kita bagi tahu 4 kan. Di dalam buku teks ni kita boleh nampak ada lebih kurang dalam 12 lagi kawasan tenaga hidroelektrik. Antaranya yang pertama tu Pergau di negeri Kelantan. Pergau. Yang kedua kita ada Temenggong di negeri Perak tadi. Okay, itu lokasi dia. Okay, Bersia juga di negeri Perak. Kenering pun di negeri Perak. Empangan Cenderuh pun di negeri Perak. Sungai Piah negeri Perak. Sungai Piah atas dan bawah. Ada dua. So Perak ni antara negeri yang banyak empangan. Okey, seterusnya nombor 8 empangan Kenyir lah. Dan nombor 9 empangan Batang Air di Sarawak, empangan Bakun di Sarawak, empangan Murum di Sarawak dan juga satu lagi empangan Tenung Pangi di Sabah. Ini antara lokasi. Jadi pelajar-pelajar selain boleh menyatakan, boleh bagi tahu empangan-empangan yang menjana tenaga hidroelektrik, pelajar juga kena tahu kat mana lokasi dia. Di atas peta boleh tunjuk. Okey, so yang ni kena ingat sikit lah. Tak apa. Orang cakap ala biasa tegal biasa. Maksudnya kalau kita semua tengok, okey, kita lukis, kita tampal kat dalam loker ke, kat tepi cermin ke, hari-hari kita tengok, insya-Allah lama dia lekat dalam kepala minda kita. Baik, ini antara contoh secara nyata. So empangan Bakun macam tu. Nampak itu empangan Bakun. Okey, di sebelah kanan ni empangan Kenyir, Terengganu. So empangan Tenung Pangi di Sabah dan juga empangan Temenggong di Perak. Tu gambar rajah dia.
Okey, dalam buku teks, boleh tengok dalam buku teks online. Baik. Itu yang pertama tadi, tenaga hidroelektrik, iaitu sumber air. Seterusnya, sumber boleh baharu, sumber hutan. Yang mana kita dah belajar sebelum ni bahawa terdapat 5 jenis hutan di Malaysia. Okey. Kita pergi hutan yang pertama, hutan hujan tropika atau juga dikenali sebagai hutan khatulistiwa ataupun hutan dipterokarp. Okey, seterusnya hutan pantai. Nombor 2, kita ada hutan gunung yang melebihi ketinggian 1,200 meter daripada paras laut. Kita ada hutan paya air tawar yang berada berhampiran di kawasan tasik, di kawasan sungai yang rendah. Dan kita juga ada hutan paya air masin ataupun hutan paya bakau yang terletak di pinggir-pinggir laut yang tanah jenis berlumpur. So ini antara 5 hutan. Okey. So kita tengok tak lokasi dia di atas peta. Ini dia lokasi dia. Okey, hutan hujan tropika yang merupakan hutan yang terbesar di dalam negara kita ni. Lokasi dia berwarna hijau. So dia dikatakan terbesar. So kebanyakannya macam itulah. Okey, hutan paya air tawar. Okey, hutan pantai berada di kawasan pesisir pantai Terengganu, Kelantan, Johor pun ada. Okey. Kita ada hutan gunung yang terletak di tengah semenanjung ataupun di pedalaman Sabah dan juga Sarawak, berwarna ungu tu, dan hutan paya air masin yang berada kebanyakannya di pantai barat dan juga pantai timur Sarawak. Okey, itu lokasi dia di atas peta. So pelajar boleh rujuk daripada buku teks. Kalau contoh berada di rumah tak dapat lagi buku teks cikgu. Okey, buka buku teks online. Tanya Mr. Google, insya-Allah. Okey. Ini antara hutan hujan tropika. Okey, kita belajar sebelum ni, kita ulang sekali lagi. Jenis tanah dia alluvium, laterite. Ni lokasi dia seperti mana beritahu tadi. Okey, di tengah semenanjung Malaysia serta pedalaman Sabah Sarawak. Okey, antara contoh tumbuh-tumbuhan ataupun pokok yang ada di dalam hutan hujan tropika ni seperti cengal, meranti keruing, jerutung, buluk, orkid, bakau pakis. So gambar ada kat bawah tu kan. So boleh nampak, boleh kenal. So antara hidupan liar pula seperti harimau, pak belang, gajah, okey, tapir, kancil dan juga monyet. Okey, kalau pelajar nak tahu macam mana rupa bentuk haiwan ni, pun sama, boleh tanya Mr. Google. Maklumat di hujung jari saja, mudah. Insya-Allah. So ini hutan paya air tawar ataupun hutan paya gambut. Okey, pokok mengkuang ada, pokok nipah ada, pokok keladi macam tu bentuk dia. Ni antara lokasi dia. Tasik Chini, Tasik Bera, Tasik Kenyir, okey, Sabak Benam, Selangor, sekitar Sungai Rajang, Sarawak. So, antara tumbuh-tumbuhan ni seperti yang disebutkan tadi, hidupan liar ada pula, ada ikan air tawar. Okey, apa contoh ikan air tawar? Keli ke ruan, ikan talapia, okey, ada katak, ada buaya, ada burung ke. Okey. Yang ini hutan paya bakau ataupun hutan paya air masin. Pun tanah jenis sama, gambut dan juga alluvium. Lokasi di Perak, Larut Matang. Okey. Bukan laut, Larut Matang. Okey. So ini lokasi kita tahu. Kuala Selangor, Lubuk Sugut di Sabah. Antara tumbuh-tumbuhan yang ada, of course lah, pokok bakau. Bakau minyak, bakau api, bakau perpat, bakau tungu. Ada macam jenis bakau rupanya. So, antara hidupan liar seperti siput ada, ketem ada, udang ada, ular ada. Tengok gambar tu, ikan belacak. Hidup orang kata hidup dua alam. Kat dekat dia boleh hidup, kat dalam air pun dia boleh hidup. Tu ketam uka. Tu contoh. So banyak lagi lah hidupan yang ada. Pun sama, boleh tengok dekat YouTube, boleh tanya dengan Mr. Google, insya-Allah. Yang ini adalah hutan pantai. Yang mana kita tahu dia adalah pantai yang jenis berpasir. Lokasi seperti di Pantai Penarik, Terengganu. Pulau Sipadan, Sabah. Cantik pulau dia. Pantai Cenang, Langkawi. Ataupun Pantai Tanjung Rudi, Langkawi ke Kedah. Okey, antara sumber hutan, pokok-pokok dia, pokok ru, pokok tapak kuda, mengkuang laut, pokok kelapa. Hidupan liar dia seperti burung tupai, biawak ketam, siput dan juga serangga-serangga kecil. So tu biawak. So ada ular pantai biru. Pokok kelapa kenal kan? Pokok ru. Tu ada gambar ni. Senang. Mudah nak ingat. InsyaAllah. Yang ini. Yang terakhir hutan gunung. Lokasi di Gunung Kinabalu, Gunung Tahan, Gunung Jerai. Ni mudah nak bagi tahu lokasi. Sebut dalam hutan gunung mesti dekat gunung. Kan? Senang nak sebut.
nak bagi tahu. Okey, yang paling mudah ambillah lokasi paling dekat dengan pelajar. Okey, antara sumber hutan dia adalah seperti pokok rafflesia. Yang hanya tumbuh di hutan di Malaysia ataupun di Borneo sahaja. Periuk kera, pokok renet, lumut dan juga kulam tair. Okey, antara hidupan liar adalah seperti siamang. Siamang ni macam monyet juga tapi dia kecil sikit lah. Beruang madu. Ni tepi ni ada beruang madu. Honey bear, kan? Pernah dengar kan? Okey, honey bear, burung, harimau dahan dan juga musang. Harimau dahan ni dia macam kucing. Okey. Baik, tadi sumber boleh baharu di Malaysia. Sekarang ni kita nak tahu lokasi sumber yang tidak boleh baharu, iaitu fokus kepada sumber mineral, sama ada logam ataupun bukan logam. Okey, baik. Ini antara sumber mineral bukan logam, petroleum dan gas asli adalah antara sumber bahan ekspor utama negara kita. Pendapatan yang utama Petronas itulah. Syarikat Petronas. Dan yang mana petroleum dan petroleum dan gas asli ni ianya terbentuk jutaan tahun dulu. Daripada proses penguraian dan perebutan sisa organik dan juga haiwan-haiwan pada masa yang lalu. Okey, so tempoh masa yang cukup lama. Sebab itulah dia yang tak boleh nak baharu. Okey. So ini adalah antara mineral logam pula seperti emas. Yang dijumpai di beberapa lokasi di dalam negara yang dilombong secara kecil-kecilan. Sebab emas ni kita tahu pelajar, ada emas yang sudah matang, ada yang belum matang. Bermaksud yang belum matang ni kalau dikeluarkan nilai dia tak setimpal lah, tak berbalik, rugi. So kita kena tunggu lagi tempoh masa tertentu untuk dikeluarkan. Okey, arang batu juga antara merupakan galian bukan logam yang digunakan sebagai bahan bakar di dalam industri. Okey, ini sumber tidak boleh baharu mineral. Okey, dia dah bahagikan petroleum, gas asli, emas, arang batu. Ni antara contoh nak bagi tahu semua nanti kan susah orang ingat. Ingat contoh yang penting-penting ini sahaja. Okey, kita fokus. So ini taburan sumber mineral, petroleum dan juga gas asli. Dia berada di luar pesisir pantai Terengganu dan juga Sabah serta Sarawak. Dan dia ada nama-nama dia, lokasi-lokasi dia. Ini dia lokasi sumber petroleum. Luar pesisir pantai Kelantan, Terengganu, luar pesisir pantai Sabah, luar pesisir pantai Sarawak. Yang mana kita tahu kegunaan dia adalah untuk menjana tenaga hidroelektrik, tenaga elektrik. Dan juga digunakan sebagai bahan mentah untuk industri petrokimia. Apa tu industri petrokimia? Industri petrokimia ni adalah industri yang berasaskan bahan sumber asal dia ada petroleum. Apakah industri dia? Contoh penghasilan minyak petrol, bukan minyak masak minyak petrol, minyak kapal terbang, jalan tar, bahan kosmetik, bahan kimia yang lain. Cat, itu antara tergolong dalam industri petrokimia. Okey. Bahan api kenderaan itulah petrol dan juga bahan bakar. Okey, antara lokasi sebab dia ada nama dia. Okey. Nama dia yang khas. Ni Bintulu. Okey, kata tadi petroleum di Kerteh lah antara lokasi dia ni, di Kerteh. Okey, ni di Bintulu. Kawasan pemprosesan gas asli. Pun sama. Luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu, luar pesisir pantai Sabah, luar pesisir pantai Sarawak. Kegunaan gas asli ni api domestik lah untuk memasak. Pun sama industri petrokimia dan bahan api alternatif untuk kenderaan, iaitu yang menggunakan LPG ataupun NGV tu. Okey, kenderaan yang guna NGV guna gas. Ini taburan sumber mineral emas dan arang batu. Tadi gas asli dan juga petroleum. Okey. Sama juga lokasi-lokasi ni awak boleh tengok dalam buku teks dia ada. Ni contoh. Pun sama dia ambil daripada buku teks. So emas antaranya ada di Terengganu. Kat mana? Kat Husila Terengganu. Kalau Pahang di Raub dan juga di Kuala Lipis. Ini yang dikeluarkan secara kecil-kecilan yang di Lombong yang dikeluarkan lokasi lain ada juga tapi tak dikeluarkan. Okey, di Sarawak di Bau. Ingat Bau Sarawak. Bau ni senang ingat lokasi dia. Kalau pelajar perasan, Sabah Sarawak nampak ni macam mulut kucing. Ni macam ekor dia. So kat ekor ni dia berak. Tempat dia mengeluarkan tinja. So dia ada bau sikit. So ingat bau. Sini. Okey, tentu mudah, senang nak ingat. Okey.
yang berwarna petak tu adalah arang batu. Contoh di Merit Pilar ada, Silantik ada. Okey, yang merah tu adalah 2. Okey. Merit Pilar, Silantik, Silimpopon. Ni antara tempat pengeluaran arang batu. So kita tahulah emas buat jongkok emas kan. Dah bagi tahu. Ni sama. Dia bagi tahu lokasi tadi. Tadi di atas peta, ini yang kita boleh nyatakan. Kuala Lipis, Raub, Bau Sarawak, Sila Terengganu. Kegunaan jongkok emas, barangan emas. Baik, ini arang batu tadi yang ada di Merit Pilar, Silimpopon, Silantik. Okey. Diproses. Ni Silimpopon, Maliau, Sabah. Bintulu, Mukah, Merit Pilar, Silantik, Balingan, Sarawak. Ni lokasi dia. Tadi dalam peta dia hanya tunjuk 3 lokasi saja. Tapi ada banyak lagi tempat. Okey, sama juga di Semenanjung pun ada juga tempat dia. Bekas kawasan pelombongan arang batu. Tapi tidak di-highlightkan lah. Okey, kegunaan menjana tenaga elektrik meleburkan besi. Ni antara contoh. Okey, itu tadi lokasi-lokasi ataupun taburan sumber boleh baharu dan tak boleh baharu. Senang je. Sumber boleh baharu difokus kepada hidroelektrik dan juga hutan. Manakala sumber tidak boleh baharu dia fokus pada petroleum, gas asli, arang batu, emas dan juga emas. Itu 4 tadi. So sekarang ni kena tahulah lokasi, nama-nama tempat taburan sumber mineral tu dan juga lokasi dia di atas peta. Baik. Okey, cikgu teruskan juga hari ni untuk 6.3 kita nak habiskan terus. Kita dah tahu dah sumber tu apa, terbagi pada mineral, bukan mineral. Kita dah tahu lokasi dia dan kita nak tahu juga apakah kepentingan sumber ini kepada negara kita, kepada pembangunan untuk ekonomi negara kita. Mesti ada sebab. Mesti ada kepentingan dia, keperluan dia. Kalau tidak, takkanlah kita belajar, takkanlah kita keluarkan sumber-sumber ini. Baik. Pertama, kita tengok kepentingan sumber semula jati. Okey, yang pertama of course lah, apabila dalam sebuah negara tu ada sumber, so apabila sumber tu ditemui, okey, dan sumber tu nak dikeluarkan, ianya memerlukan tenaga kerja. Jadi secara tidak langsung penting sumber ni adalah untuk menyediakan peluang pekerjaan. Contoh, untuk mengeluarkan petroleum, dia memerlukan engineer untuk nak tahu kawasan mana ada petroleum. Okey, dia memerlukan pula ahli geologi nak tengok petroleum mana yang berkualiti yang boleh dikeluarkan. So banyaklah peluang pekerjaan yang disediakan untuk contoh yang petroleum tadi tu. So dia membuka banyak peluang pekerjaan, sama ada dalam sektor perkhidmatan, okey, sama ada dalam sektor pembuatan, pembinaan, pertanian, okey, pelombongan ataupun pengkuarian dan sebagainya. Okey, so ini dia highlight apakah kepentingan. So bahan mentah industri pentinglah. Kalau tak ada sumber ni, macam mana nak menghasilkan sumber industri yang lain. Okey, yang ketiga, ianya secara tidak langsung akan membuka bandar baru. Kenapa pula sumber ni boleh buka bandar baru? Sebab apabila ada wujud peluang pekerjaan, orang pergi kat tempat tu bekerja, mungkin dah tempoh masa yang lama, so mungkin dia berkeluarga, berkahwin dekat situ. Tu lama bila ramai kawasan tu, secara tidak langsung mungkin menjadi pekan, jadi bandar lama. Semakin bila ramai orang, semakin banyak ada kegiatan ekonomi yang lain, dia akan lama-kelamaan menjadi bandar baru. Yang keempat, of course lah, dia akan bila ada kawasan bandar, bila ada ramai penduduk, ada ramai orang, kemudian infrastruktur ataupun kemajuan infrastruktur pun akan bertambah baik kat situ. Sebab nak bagi keselesaan kepada orang-orang yang duduk dekat kawasan tu, sama ada bekerja dalam sektor berkaitan dengan sumber ataupun berkaitan dengan perkhidmatan dan sebagainya. Yang kelima, sudah tentulah ianya apabila menyediakan peluang pekerjaan, ada orang bekerja, orang pun terpaksa bayar cukai, dan cukai itu menjadi sumber pendapatan kepada negara. Sebab tu kalau kita tengok mana-mana negara yang punya sumber yang banyak, dia akan cepat untuk mencapai kemajuan. Sekiranya sumber itu diuruskan, dikeluarkan, okey, ditadbir selia dengan baik. Okey, ini dia bagi tahu secara khusus macam mana boleh menyediakan peluang pekerjaan tadi.
Contoh aktiviti pelombongan sumber seperti petroleum, gas asli membuka banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat ataupun orang daripada sekitarnya untuk datang bekerja. So peluang pekerjaan ini akan boleh meningkatkan taraf hidup rakyat sebab dia boleh dapat duit. Menjana pendapatan. Antara contoh pekerjaan yang ada mungkin juruteknik, jurutera yang bekerja di pelantar minyak, kilang prosesan. So mungkin juga ada sebagai pemandu yang membawa sumber-sumber ini ke kawasan-kawasan yang lain. So banyaklah. Okay. So mungkin ada kawasan jawatan sebagai pengurus. Orang yang nak menguruskan siapa juruteknik ni, jurutera ni, kan ada orang urus dia. So ada pengurus. Pengurus pula ada pengurus kecil, ada pengurus besar, pengurus cawangan. Banyaklah. Okay. Ini contoh. Sebut tadi kan jurutera. Ada pakai baju warna kuning, ada pakai baju warna oranye, pemandu lori minyak, juruteknik untuk menyediakan infrastruktur atau kemudahan yang ada dekat pelantar tu. Dia yang bekerja sebagai petugas stesen minyak, dia jadi toket stesen minyak, kan? Okey, itu pertama. Yang kedua, kemajuan infrastruktur tadi. Hasil jualan sumber telah menjanakan pendapatan yang tinggi kepada negara. So bila negara ada duit, so duit itu boleh dikeluarkan, digunakan untuk menambah baiklah infrastruktur yang ada di dalam negara. So membolehkan pihak kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan kepada rakyat. Contoh, pembinaan lebuh raya. Dulu mungkin 2 line, tambah lagi 3 line. Ataupun dulu mungkin kecil, mungkin besar sikit. Mungkin kat lebuh raya tu banyak lagi kemudahan boleh tambah baik. Okay, pembinaan pelabuhan Bintulu boleh tambah baik, lapangan terbang dan sebagainya lah. Ini antara contoh kemudahan infrastruktur yang ditambah baik hasil daripada pengeluaran sumber itu tadi. Ketiga, menyediakan sumber bahan mentah. Batu kapur, bahan asas untuk buat simen. Simen ni diperlukan untuk industri pembinaan, nak buat bangunan, nak buat rumah, shopping kompleks sebagainya. Sama juga macam sumber hutan, sumber kayu balak digunakan dalam industri pembuatan perabot, industri perkayuan, industri pengkertasan, buat kertas kan. Sumber petroleum digunakan sebagai bahan asas kepada industri petrokimia yang melibatkan pembuatan seperti cat, sabun, plastik. Baru kita tahu punya cat, sabun, plastik. Banyak lagi bahan kosmetik berasalkan daripada petroleum. So banyak. Ni bahan mentah, batu kapur untuk buat simen. Nampak? So ada yang dijadikan mozaik. Ini contoh bahan mentah pasir. Dijadikan, dibakar, jadikan botol kaca. Ada yang buat cermin muka ke, cermin tingkap ke. Ni bahan mentah kayu balak. Produknya papan lapis, ada buat perabot. Okay. Yang keempat, menjana pendapatan negara. Apabila sumber-sumber jadi negara ni sangat bermutu, berkualiti, jadi dia akan menjamin permintaan kat luar ataupun dalam negara. Contoh kayu balak negara kita yang sangat keras, tahan lama, tak mudah rosak banding jenis kayu lain, boleh dieksport ke luar negara. Bila eksport luar negara, orang luar negara beli. So jadi sumber pendapatan kepada rakyat dan juga kepada negara. Begitu juga dengan petroleum, gas asli. Kebanyakan petroleum gas asli kita bermutu tinggi. Jadi kita eksport kat luar negara. So bila kita boleh jual dengan harga yang mahal. Contoh kita eksport kat Singapura, negara jiran kita Thailand, dan menjana pendapatan kepada negara. Ini contoh eksport kayu balak tahun lalu diuncur lebih 23 bilion. Kan? Petronas mengeluarkan untung yang berlipat kali ganda setiap tahun. Yang boleh menjana pendapatan, boleh bagi contoh macam COVID baru ni, banyak Petronas telah peruntukkan. Okay? Antaranya syarikat petrol. Kenapa panggil Petronas? Petrol Nasional. So dia bagi peruntukan kepada negara untuk membantu menghadapi COVID. Contoh. So itu bagusnya sumber. Dan yang terakhir adalah pembukaan kawasan baru. Aktiviti pelombongan dan pembalakan telah buka kawasan baru seperti Kertih. Dulu Kertih ni kawasan nelayan je, tak siapa nak pergi. Tapi bila dah jumpa minyak, ramai orang datang, semakin maju. So bandar sekitar pun, Kemaman, Pakar semua pun turut jadi berkembang maju. Disebabkan oleh sama juga Sandakan yang terkenal sebagai industri pembalakan negara. So kawasan peta-peta baru ni, dia macam cikgu cerita tadi, dia meningkatkan aktiviti ekonomi penduduk sebab ramai orang datang. So bermulanya mungkin khusus untuk industri pelombongan, sektor pelombongan. Tapi bila ramai orang datang, so akan buka pula kawasan rumah,
Akan buka pula kawasan perniagaan. So kat situ pula ada dah lama tinggal situ, ada perkhidmatan pula dah, buat taksi ke, buat bas ke, atau jadi cikgu ke, kan buka sekolah kat situ. So banyak lagi lah. So dan pembukaan kawasan baru ini turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas, infrastruktur yang ditambah baik dan juga sama ada sosial di sekitar kawasan tersebut. Ini contoh Sandakan, Ketih, Miri, Paka. Antara kawasan bandar yang ada. Okey. Cikgu rasa setakat itu untuk video pengajaran hari ini. Kita fokus kepada dua itu tadi. Okey. Diharapkan pelajar-pelajar boleh jelas, boleh faham. Kalau tak dapat, tak apa. Dengar berulang-ulang kali balik. Slow motion. Kan? InsyaAllah boleh dengar slow motion. Dengar 2-3 kali. Boleh faham lah. Okey. Lepas itulah cikgu buat video nak mudahkan pelajar. Okay, mungkin tak faham, okay, boleh pause, fikir balik, tengok, ketik balik ke sambil rujuk kan. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang lain. Okay, habis bab 6. Semoga pelajar boleh fokus. Ada masalah, boleh tinggalkan komen untuk tambah baik. Okay, cikgu je manusia biasa. Okay, cikgu cuba usaha untuk buat yang terbaik bagi memudahkan pelajar memahami geografi. So, please ingat dan remember, geography is fun because geography is all around us. Baik, insyaAllah semoga berjumpa lagi di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.